pakai. Jika tak dapat, dia kata rosak. Ya betul lah. Dia Betul. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, sedaya jemaah rahmat Allah sekalian. Alhamdulillah dapat kita bertemu lagi pada malam ini untuk siri kuliah Tartil Tarannum Murattal Asbabun Nuzul dan perbincangan ayat. Tuan-tuan, sambungan kepada surah Al-Ghafir, ayat 78 dan seterusnya, muka surat 476. Tuan-tuan, puan-puan, oleh kerana kita ada masalah sikit dengan skrin kita apa semua, jadi tuan-tuan boleh dapatkan mushaf ataupun telefon masing-masing lah, untuk kita baca dulu lebih kurang satu muka surat daripada akhir surah Al-Ghafir, akhir surah Al-Ghafir, muka surat 476, muka surat 476. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kita baca dulu tuan-tuan. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan. Alhamdulillahi rabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Baik, surah Al-Ghafir, surah Al-Ghafir ayat 78 dan seterusnya, muka surat 476, muka surat 476, surah Al-Ghafir, muka surat akhir tuan, surah Al-Ghafir. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ
وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله فإذا جاء أمر الله قضي بالحق وخسر هنالك المبطلون الله الذي جعل لكم الأنعام لتركبوا منها ومنها تأكلون ولكم فيها منافع ولتبلغوا عليها حاجة في صدوركم وعليها وعلى الفلك تحملون ويريكم آياته فأي آيات الله تنكرون أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أكثر منهم وأشد قوة وآثارا في الأرض فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين فلم يك ينفعهم إيمانهم لما
ما رأوا بأسنا سنة الله التي قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون. Sadaqallahu azim. Nanti dia tuan-tuan bahagian akhir daripada surah Ghafir. Baik, tuan-tuan, kita tengok sejak tajuk ringkas pada malam ini. Saya nak rujuk kepada ayat surah Fatihah yang kita baca tadi, ayat ke-7. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Silakan. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, semat rahmatullah sekalian. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, kita baca tadi berhenti di situ. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, kemudian ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Soalan ni, boleh kita wakaf siratal ladzina an'amta 'alaihim? Jadi jawab mudah ni tadi kita dah wakaf kan? Baik tuan-tuan. Perkara ini jadi ada isu yang agak berlegar dalam sekitar 2-3 minggu lepas lah. Ada seorang syekh yang hebat, Syekh Dr. Aiman Suwaid. Syekh Dr. Aiman Suwaid, orang Syria, sekarang berada di Saudi. Dan dia adalah seorang ulama dalam tajwid dan qiraat ini, memang mahir. Dan tuan-tuan, dia ada program talaqi dia, bahkan dalam TV pun ada ditunjukkan bagaimana dia punya bacaan apa semua tu. Dia mengajar murid-murid lah. Kemudian ada murid yang talaqi yang baca dengan dia tu, Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Wakaf di situ. Lalu dia tegur, tak boleh. Jangan wakaf di situ. Kalau paling baik ialah habiskan sampai waladdallin, satu ayat lah. Kemudian kalau tak boleh juga, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Kat situ kemudian ambil balik ghairil maghdub. Baik, saudara rahmat Allah sekalian. Itu pandangan beliau berilah. Baik. Ustaz nak sebut ni ada 2-3 perkara. Yang pertama sekali ialah perkara yang kita sepakat. Apa sepakatnya? Kalau sambung daripada siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, tak ada khilaf. Maksudnya setuju belaka paling baik. Nombor 1 lah. Sambung sampai selesai. 1. Yang kedua ialah sekira orang tu napasnya sangat pendek, dia ada sakit semput ke apa semua dah, dia ada penyakit lah, yang mana dia boleh pergi tu katakanlah 2 patah je, siratal ladzin, situ je boleh pergi. Lepas tu tercungap-cungap dah, tak boleh pergi. Katakanlah begitu, maka itu pun kita katakan boleh wakaf untuk dia. Kemudian nak ambil kat mana? Nak ambil tu kalau undur balik tak sempat juga. Bila nak habis tak siratal ladzin, siratal ladzin nak begitu, maka dia boleh ambil saya an'amta 'alaihim, 2 patah juga dia boleh, ghairil maghdub, begitulah seterusnya. Untuk orang ini itu dia panggil wakaf ittirar, wakaf terpaksa, yang dia tu sakit lah. Jadi kalau orang sihat-sihat macam tuan-tuan semua, tak perlulah kita cakap ni orang yang sakit. Itu mana yang ada dalam ilmu tajwid, dan itu kita terima, tidak jadi masalah. Sambung semua sekali
ataupun memang dia tak boleh pergi, dia napah memang pendek, itu cerita yang lain. Baik. Kemudian tuan-tuan, yang ketiga, orang ni sebenarnya napasnya okey. Nah, cuma nak berhenti, boleh ke tidak? Maka tuan-tuan, tadi kita sebut tentang pandangan Syekh Dr. Aiman Suwaid. Di sana ada pandangan-pandangan ulama lain yang lebih awal. Lebih awal ni maksudnya 300 tahun selepas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 400 tahun selepas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada tiga kitab mu'tabar yang Ustaz rujuk dalam masalah ini. Kitab mu'tabar ini kitab yang dijadikan pegangan lah oleh para ulama tajwid dan dalam hal wakaf dan ibtida. Yang pertama ialah Manarul Huda oleh Imam Ushmuni ataupun Ashmuni. Yang kedua ialah Al-Muqtafa fil Waqf wal Ibtida oleh Imam Abu Amr Ad-Dani. Dan yang ketiga kitab Al-Idah oleh Imam Al-Ambari. Baik, tiga ini tuan-tuan dia membincangkan ialah boleh atau tidak wakaf di siratal ladzina an'amta alaihim. Maka jawab mereka ini boleh. Yang pertama ialah wakaf pada dengan nama wakaf jaiz. Jaiz maksudnya harus. Siratal ladzina an'amta alaihim. Sila tuan. Wakaf situ tu jaiz. Jaiz maksudnya harus, boleh wakaf. Sama ada dia napah pendek boleh, ataupun dia napah panjang nak berhenti situ boleh. Itu harus. Harus ni maksudnya 50-50. Wakaf okey, sambung pun okey. Pandangan yang kedua ialah dipanggil wakaf hasan. Wakaf hasan ini maksudnya ialah wakaf yang boleh berhenti tetapi tetap kalau nyambung lebih aula, lebih utama. Ada kerana dia ada perkaitan dari sudut makna ayat. Lafaz selesai dah tapi makna ayat itu adakah kaitan, itu wakaf dia hasan dia panggil. Baik, jadi kedua-dua pandangan ini ada di dalam kitab tiga Ustaz sebut tadilah, tiga kitab Ustaz sebut tadi, yang mana itu insya-Allah menyelesaikan masalah ini dan juga berpegang kepada ulama-ulama yang lebih awal, mutaqaddimin di kalangan ulama-ulama qiraat dan tajwid. Boleh tuan Jadi kalau orang tanya boleh tak wakaf situ, jawapannya boleh. Boleh. Baik. Cuma kita tak nafikan tadi, iaitu aula yang sebaik-baiknya sambung sampai habis. Baik. Kemudian tuan-tuan kita ambil satu ayat saja. Tuan-tuan cuba tengok dalam mushaf tuan-tuan masing-masing, ayat 81. Ayat 81. Wa yuriikum ayatihi fa ayya ayatillahi tunkirun. Cuba tuan. Baik. Bacaan ni kita baca ramai-ramai tadi, namanya bacaan Hafs daripada Asim. Bacaan Hafs daripada Asim ni bacaan tuan-tuan bacalah, ramai-ramai tadi. Bahkan kita baru selesai dengan musabaqah peringkat kebangsaan beberapa hari lepas. Di Malaysia ini menjadi adatnya bacaan ialah Hafs daripada Asim. Boleh kata sepakatlah yang menjadi amalan dan bacaan negara kita ini secara orang panggil tak rasmi atau rasminya lah bacaan Hafs daripada Asim. Boleh dikatakan bacaan lain tu hampir tak wujud lah, bacaan lain. Jadi malam ini Ustaz nak baca bacaan lain sikit, tetapi dia juga merupakan bacaan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan bacaan-bacaan ini semasa musabaqah peringkat antarabangsa bulan depan ni tuan-tuan, maka akan dibaca oleh banyak negara lah. Misalnya Morocco akan membaca dengan Warsh daripada Nafi', Libya akan membaca dengan bacaan Qalun daripada Nafi'. Kemudian bacaan negara Afrika tu ada beberapa qiraat yang lain, misalnya Ad-Duri daripada Abu Amru, Abul Harith daripada Kisai, dan itulah bacaan-bacaan mereka yang agak berbagai sikit.
tetapi semua itu daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita nak baca ini tuan-tuan, bacaan Warash daripada Nafi'. Tak apalah tuan-tuan, Ustaz baca pendek-pendek saja, tuan-tuan boleh ikut. Pertama sekali ialah wa yurikum, itu Imam Warash baca wa yurikumu. Nah, wa yurikumu ayatih. Cuba tuan-tuan. Kumu itu dengan mad jaiz, ya, mad jaiz itu dah jadi 6 harakat, juga 6 harakat. Lain sikit daripada bacaan kita. Tapi itu juga bacaan daripada bacaan Imam Warash. Baik, satu. Fa ayya ayatillah. Cuba. Itu mad badal 6 harakat juga. Kemudian tungkirun, ra itu nipis. Tungkirun. Cuba. Nah, itu dia bacaan Warash dan Nafi'. Wa yurikumu ayatih. Cuba. فَأَيَّ آيَاتِ اللَّهِ تُنْكِرُونَ. Itulah tuan-tuan. Ini sebagai pembelajaran lah, tambahan. Yang tuan-tuan baca sebagaimana biasa itu adalah bacaan Hafs daripada Asim. Itu menjadi amalan kita lah. Yang ini sebagai tambahan, salah satu bacaan Rasulullah yang lain. Boleh saja dibaca. Baik, saya simak rahmat Allah sekalian. Walaqad arsalna rusulan min qablika minhum man qasasna alaik. Kami utuskan rasul-rasul sebelum daripada kamu yang Muhammad. Sebahagian daripada mereka kami beritahu kamu, dan sebahagian lagi yang minhum man lam naqsus alaik, sebahagian lagi kami tidak ceritakan kepada kamu. Wa ma kana lirasulin ay ya'tiya bi ayatin illa bi iznillah, dan tidak adalah seorang rasul ini melainkan dia nak membawa satu bukti itu melainkan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Fa idza jaa amrullahi qudiya bil haqq, bila datang keputusan perintah daripada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala akan memutuskan dengan kebenaran. Wa khasira hunalikal mubtilun, dan rugilah bagi orang-orang yang mengikut kebatilan. Allahul ladzi ja'ala lakumul an'ama litarkabu minha wa minha ta'kulun. Allah menjadikan kepada kamu hai manusia binatang-binatang ternakan, litarkabu minha, dan kamu boleh menaiki di atasnya menjadi kenderaan. Wa minha ta'kulun, dan begitu juga kamu boleh memakan daging-dagingnya. Walakum fiha manafi'u wa litablughu 'alaiha hajatan fi sudurikum, dan kamu dapat manfaat bila kamu mengenderainya, naik di atas belakangnya, menyampaikan hajat apa yang manusia nak. Kalau pergi satu tempat dia boleh pergi. Wa 'alaiha wa 'alal fulki tuhmalun, dan membawa barang-barang di atas belakang haiwan-haiwan tersebut. Wa yurikum ayatihi fa ayya ayatillahi tunkirun, dan Allah menunjukkan tanda-tanda kebesarannya, maka manakah tanda-tanda kebesaran Allah itu yang kamu ingkarkan? Afalam yasiru fil ardi fayanzuru kaifa kana aqibatul ladzina min qablihim. Adakah mereka ini tidak berjalan di atas muka bumi ini dan melihat bagaimana kesan orang-orang yang mendapat balasan dahulu? Kanu aktsara minhum wa ashadda quwwatan. Mereka ini lebih banyak daripada kamu. Ya sudah tentu tuan-tuan, sebab umat akhir ini adalah umat yang hujung. Umat yang awal tu lebih ramai. Wa ashadda quwwatan, dan lebih kuat. Dan tentu tuan-tuan, mereka itu lebih tubuhnya lebih besar. Umat akhir ini tubuh yang kecil-kecil.
Nabi Adam AS 60 hasta, tuan-tuan. Macam mana nak ukur hasta tu, wallahu alam, besar mana hasta tu. Itulah ketinggian Nabi Adam AS. Wa ashadda quwwatan wa athara, dan juga banyak peninggalan kesan-kesan, sama ada tamadunnya. Tuan-tuan, kalau kita tengok orang-orang dulu tu meninggalkan banyak kesan yang ada sampai hari ini. Kaum Ad, kaum Samud itu rumah-rumah mereka masih ada sampai ke hari ini. Di Petra kalau tuan-tuan pergi itu masih ada sampai ke hari ini. Begitu juga piramid di zaman Firaun masih ada. Dan termasuk dalam perkara-perkara yang perkara ajaib di dalam dunia. Tapi dibuat dengan tangan-tangan manusia. Fama aghna anhum ma kanu yaksibun. Tak ada apa pun yang boleh menolong apa yang mereka lakukan. Baik. Simak rahmat Allah sekalian. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa sebelum daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah ada rasul-rasul yang ramai. Dalam satu riwayat menyebutkan bahawa jumlah para rasul, Abu Hurairah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berapa jumlah para rasul, para nabi, al-anbiya? Maka jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam 124,000. Mi'atu alfin 24, 124,000 para anbiya, punya ramai. Kemudian rasul pula banyak mana? Rasul pula ada dalam satu riwayat menyebutkan 315. Tapi tuan-tuan, yang ada dalam Al-Quran hanya 25. Itulah lagu-lagu kita, anak-anak kita dah. Kalau dapat kita hafal juga lah tuan-tuan. Adam, Idris, Nuh, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail. Itulah seterusnya itu kan. Boleh tuan-tuan tengok, tekan je dalam YouTube itu keluar lagu. Nama-nama Rasul. Baik untuk kita mengingat para Rasul ini. Baik. Jadi, dan setiap para Rasul ini tuan-tuan, Allah Subhanahu wa taala berikan mukjizat bila masa mereka berkeperluan. Bila mereka berkeperluan. Sebab mukjizat ini, wa ma kana li rasulin ay ya'tiya bi ayatin illa bi idznillah, hanya berlaku dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Sebagai contoh, apabila mereka menghadapi tahaddiat, cabaran-cabaran daripada kaum, masa tu baru datang mukjizat tersebut. Dia tidak berlaku mukjizat tiap-tiap hari. Tak. Hatta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, banyak mukjizat-mukjizat Rasulullah ini yang berlaku sekali je. Berlaku sekali aja. Nabi Musa barangkali ada yang berulang-ulang tongkat itu kan. Mukjizat tongkat itu, tongkat jadi ular, tongkat ketuk laut, tongkat yang itu jadi ada beberapa kali. Adapun kebanyakan mukjizat ini berlaku hanya sekali. Itu pun bila perlu. Jadi tuan-tuan, kalaulah ada orang klaim, ada orang mengatakan bahawa orang ni jangan main ada karamah. Ada karamah. Karamah ni maksudnya kelebihan-kelebihan yang Allah beri kepada satu orang tertentu, dengan sebab dia ni mentaati perintah Allah dan Rasul. Boleh jadi orang itu ada karamah. Dan boleh jadi pula karamah tersebut dia pun tak tahu. Dia pun tak tahu. Dia tak perasan bahawa itu karamah. Sebenarnya karamah. Contoh mudah tuan-tuan, orang yang bila masuk waktu sembahyang, terus senang je dia bangkit untuk ambil kunci motor keretanya, datang ke masjid. Dan itulah dia buat bertahun-tahun. Ini karamah. Bukan karamah nanti benda pelik-pelik, tapi kalau fikir benda pelik, memang pelik, boleh buat begitu. Sebab dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang boleh menjaga sembahyang 5 waktu berjamaah,
selama 40 hari, maka kutibalahu bara'atani, ditulis baginya 2 kelepasan. Tulis baginya dua kelepasan. Apa kelepasannya? Yang pertama ialah bara'atun minan nifaq, yang kedua adalah bara'atun minasy-syirk. Kelepasan daripada munafik dan kelepasan daripada syirik. Jadi tuan-tuan, maknanya orang yang nak menjauhi benda-benda munafik, berbohong, tidak amanah, janji khianat, nak jauh perkara ini, dia kena sembahyang berjemaah dengan imam 40 hari tak tertinggal. Makna 5 kali 40, 200 kali sembahyang berjemaah bersama imam di masjid. Kalaulah orang tu boleh buat sampai bertahun-tahun, itu karamah. Itu karamah. Ustaz dan tuan-tuan, kalau boleh lah tuan-tuan, kalau boleh kita nak suruh semua ahli politik itu buat gitu. Siapa-siapa nak jadi ahli politik, dia kena menjadi ataupun sembahyang berjamaah 40 hari tuan-tuan, secara berjamaah, tak boleh tertinggal. Kalau tertinggal 1 hari, dia kena ulang balik. Tak. Kalau buat begitu tuan-tuan sokong ke tidak kalau kita minta buat begitu pada ahli politik? Kerana bertukar-tukar hari-hari lain-lain macam dia punya cakap tak. Jadi bukan nak tuju pada sahabat, kebanyakan gitulah ceritanya. Tapi nak beritahu tuan-tuan, Allah memberi Rasulullah SAW menjaminan orang yang menjaga salatnya 40 hari ini bebas daripada nifaq dan bebas daripada syirik. Allahumma, ini satu perkara yang sangat besar. Jadi kalau boleh istiqamah, itu dia panggil karamah. Cuma kalaulah dimaksudkan karamah tu perkara-perkara yang benar-benar pelik. Contohnya rumah dia, kita kata 2-3 km dari masjid ini, bila azan je boleh datang tiba-tiba aja tuan-tuan. Yang itu bukan benda yang berlaku tiap-tiap hari. Harus boleh berlaku, tapi dia tidak berlaku secara tiap-tiap hari. Jadi kita cakap ini tuan-tuan dari sudut yang mana Allah berikan kepada Rasul-Rasul pun perkara itu bukan tiap-tiap hari. Misal contoh tuan-tuan, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, antara mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah iqtarabatis sa'atu wa insyaqqal qamar. Telah dekat berlaku hari kiamat dan juga berlaku peristiwa belah bulan. Belah bulan ini ialah peristiwa yang mana dicabar oleh Abu Jahal dan beberapa pembesar Quraisy kepada Rasulullah. Bila cabar kepada Rasulullah, ya Muhammad, boleh tak kamu belah bulan ini? Cara permintaan mereka itu pun jahat. Kenapa jahat? Iaitu mereka minta satu benda yang sangat jauh. Bulan tu sangat jauh. Benda dekat-dekat ada. Dan masa tu Rasulullah dekat dengan Kaabah, sepatutnya boleh tak kamu ubah Kaabah daripada sini duduk sana, kan senang sikit, tak? Maknanya memang sengaja tak? Kamu boleh belah bulan tu tak? Bulan punya jauh tuan-tuan. Jadi Rasulullah pun tanya kepada mereka, in fa'altu tu'minu, kalau aku buat kamu beriman? Kalau aku buat, adakah kamu akan beriman? Mereka jawab, na'am, kami akan beriman. Maka tuan-tuan, bila begitu keadaan, Rasulullah SAW mintalah kepada Allah, fasa'alahu rabbuh. Maka samalah dengan ayat ini tuan-tuan, illa biiznillah. Perkara ini Rasulullah minta hanya berlaku dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu berlakulah peristiwa belah bulan tuan-tuan. Kata yang Rasul isyaratkan, wallahu a'lam macam mana isyaratkan, jadi bulan terbelah. Sebelah bulan itu dia letak di Jabal Abi Qubais. Kalau Jabal Abi Qubais sekarang tuan-tuan, kalau tuan-tuan pergi Mekah, dia berada istana yang sebelah Masjidil Haram kan, istana betul-betul tu yang tinggi sikit tu, itulah Jabal Abi Qubais. Dan sebelah lagi dia letakkan di Jabal Qu'ayqi'an. Jabal Qu'ayqi'an ni kalau tuan-tuan Safa Marwah sa'i tu, Safa ke Marwah, hujung Marwah itu adalah kaki bukit Qu'ayqi'an. Jadi letak dua begitu. Dan tuan-tuan, itulah berlaku sekali itu sahaja, dia tak berlaku banyak kali. Begitu juga dalam peristiwa Hudaibiyah. Rasulullah SAW tahun ke-6 Hijrah, setelah 6 tahun hijrah ke Madinah,
balik ke Mekah. Balik ke Mekah itu untuk menunaikan umrah aja. Kalau sempat masa tu sekitar bulan Syaban, Rasulullah berniat untuk terus ke menunaikan haji. Menunaikan haji. Tapi tuan-tuan, telah disekat mereka itu di satu tempat namanya Hudaybiyah, tak dapat masuk. Bila tak dapat masuk tuan-tuan, oleh kerana para sahabat pada masa itu antara 1400 hingga 1500 orang. Jadi putus air, tak ada air. Bila tak ada air ni tuan-tuan, maka sahabat mengadu kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kami kehabisan air." Apa Rasulullah buat tuan? Rasulullah berkata, ambil Khidir. Khidir ni kendi. Ya, kendi yang kita sama kat rumah tu kan, kendi tu yang ada sedikit air, maka Rasulullah pun celup tangan dia. Celup tangan baginda sallallahu alaihi wasallam, keluarkan tangan itu, air terpancar di celah jari dia. Air terpancar di celah jari. Bila terpancar di celah jari ni tuan-tuan, sahabat pun pergi tadah air sehingga ada yang mandi di bawah pancutan air daripada celah jari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu sekali tuan-tuan. Baik. Cuma kata para ulama, selepas daripada peristiwa ini, di Madinah tu tak ada air, kemarau tu banyak kali. Malahan benda biasa, tak ada air di sana kan. Putus air tu benda biasa. Jadi banyak kali, walaupun banyak kali, tak pernah sekali pun para sahabat, jangan bimbang, kita tak ada air ni, jom kita pergi jumpa Rasulullah. Kenapa jumpa Rasulullah pula? Kan celah jari Rasulullah ada air, Rasulullah pun letak tangan, keluar air. Tidak begitu tuan-tuan. Maksudnya apa? Tentang perkara-perkara yang berkait dengan mukjizat, karamah, irhas dan macam-macam tuan-tuan. Itu bukan perkara berlaku yang banyak kali, tidak, tetapi kadang-kadang hanya berlaku sekali sahaja. Tapi kita maksud dengan di sini, kalaulah karamah yang dalam bentuk yang sebenar, ialah karamah yang mana orang tu dapat istiqamah buat perkara kebaikan. Itu karamah yang sebenar. Ada pun benda pelik-pelik ini tuan-tuan, tidaklah menjadi satu nilai ataupun satu penilaian bahawa orang ni hebat, tidak. Tuan-tuan, di dalam riwayat-riwayat menyebutkan tentang kelebihan Imam Abu Hanifah. Kelebihan Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah ini dia banyak sembahyang, banyak berzikir, baca Quran, dan Allah beri satu karamah kepada dia, kasyaf. Ini ada riwayat dalam kitab-kitab mazhab Hanafi, kasyaf. Dia nampak apa dia? Nampak si A, si B ni dosa apa, boleh nampak. Jadi dalam hadis Nabi SAW, bila orang ambil air sembahyang, yataqataru, air sembahyang yang jatuh tu kan, daripada muka kita jatuh tu, dia boleh sebut ni dosa apa. Itu Imam Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala. Yang orang sekarang ada sebahagian duk serang Abu Hanifah, duk serang Abu Hanifah tu, jangan layanlah tuan-tuan. Cuma kita nak cerita kelebihan Imam Abu Hanifah. Bila dia duk nampak dosa orang, dia mari terfikir, apa untungnya aku nampak dosa orang? Sedangkan Rasulullah ni tidak suka melihat dosa orang, kesalahan orang. Rasulullah tak suka. Bahkan dalam hadis Rasulullah SAW, man satara musliman, siapa yang menyembunyikan kesalahan manusia. Alih-alih dia duk nampak pula, apa pasal? Lama kelamaan tuan-tuan, dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, kalaulah perkara ini kurang baik, tidak baik bagi aku, maka tarik semula lah, aku tak nak lagi. Tarik semula. Doa akhirnya tuan-tuan, Allah tarik semula kelebihan tersebut. Dia tak nampak lagi dah dosa manusia lain. Dia pun alhamdulillah. Jadi tuan-tuan, maknanya melihat, tahu dosa orang ni bukan kelebihan, tapi itu keburukan dan kekurangan. Kalau gitu polis tak boleh check lah Ustaz. Polis kita lain, tu kerja dia. Kita tidak polis ni tuan-tuan, nak cari buat apa kesalahan orang. Tak ada keperluan pun.
Maka dengan sebab itu dia akan menyebabkan terkesannya kepada amalan dan juga hati manusia. Sebab itulah tuan-tuan, ini kesimpulan yang para ulama buat agak menarik juga. Di dalam mazhab Abu Hanifah, kalau kita ambil sembahyang tuan-tuan, air sembahyang itu kan, bila air sembahyang ni jatuh daripada muka kita ni, kemudian daripada tangan jatuh tu, dia panggil air musta'mal, betul kan? Air musta'mal. Air musta'mal hukum dalam semua mazhab yang lain ialah air musta'mal ini ialah tahirun wa laysa bituhur. Tahir maksud suci. Kalau kena atas baju kita apa semua itu suci, tak ada masalah. Tetapi nak guna dia balik untuk bersuci semula, nak ambil sembahyang balik tak boleh. Kecuali air itu dua kolah. Itu dalam mazhab yang lain lah. Mazhab kita sama, mazhab lain pun sama. Tapi Imam Abu Hanifah ada dua pandangan. Ni dua pandangan. Satu pandangan ialah mengatakan air ini mutanajjis, air najis. Yang itu sebelum iaitu semasa dia nampak. Masa dia nampak dosa-dosa orang, dia kata, oh teruk air ni, dosa-dosa turun sekali, itu najis. Itu pandangan pertama. Dan yang kedua kata para ulama ialah yang sama macam kita, air ini suci tetapi tidak boleh digunakan untuk menyucikan balik. Itu sama pandangan kita yang lain lah, mazhab yang lain. Itu pandangan kedua, ya. Jadi pandangan kedua ini selepas dia tak nampak itu, tuan-tuan. Jadi itu kesan daripada berlaku kepada Imam Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala. Jadi tuan-tuan, mudah-mudahan kita sama-sama dapat ambil renunglah perkara ini. Tapi yang ditarjihkan oleh dalam mazhab Abu Hanifah ialah yang kedua tadilah, iaitu air itu suci tapi tidak boleh menyucikan. Ustaz cerita tadi berkenaan dengan karamah yang Allah SWT beri kepada dia, tapi akhirnya dia pun tak suka perkara tersebut dan dia minta dengan Allah supaya Allah menghilangkan. Kenapa? Kerana perkara tersebut menyebabkan dia tahu keburukan manusia. Sedangkan mengetahui buruk kejahatan manusia ini tidak menyebabkan dia makin dekat dengan Allah, tak, malah dia menjadi penghadang dia menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Boleh tuan jadi semoga-moga Allah Subhanahu wa taala beri kebaikan kepada ustaz dan tuan-tuan semua. Ustaz berhenti di sinilah malam ni, insya-Allah kita jumpa lagi pada pertemuan yang akan datang. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastaudi'uka ma 'allamtana bih. Ya Allah, kami simpankan kepadamu segala ilmu yang kau ajar kepada kami. Farduthu ilaina waqta hajatina ilaih, dan kembalikanlah ilmumu ini ketika kami perlu untuk menggunakannya. Wala tunsina. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah.